wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu kakak yang rahmati oleh sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kepanjangan usia dan umur hari ini. Moga-moga pertemuan yang diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertemuan yang dirahmati, lagi diberkati serta dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada saf kepimpinan, masya-Allah. Keluarga besar. Suka kat Surina aku salah sikit. Dia lupa tutup suara tu. Tak jadi aku nak bagi ceramah, tak jadi. Saya keluar dulu tak adalah. Saya gurau. Allah SWT Muhammad. Kepada seluruh saf kepimpinan Gema Nur Iman dan seluruh keluarga besar Gema Nur Imam di seluruh Malaysia ini khususnya, boleh jadi masih ada lagi sahabat-sahabat di Brunei. Allahumma salli ala Muhammad juga mungkin lebih luas link dan majlis ilmu ini dikongsikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mari kita mulakan pengajian kitab Fiqhul Manhajiyah ala Mazhab Imam Syafi'i ini, insya-Allah seperti biasa untuk kita memperbaharui niat setiap kali kita nak mula belajar. Kena cakap dalam diri, belajar ni kalaulah ditakdirkan oleh Allah ada satu perkara yang tiba-tiba saja kena kat aku je, dia bukan pasal kena kat. Dia pasal diberi hidayah oleh Allah. Itu kena tu belum tentu terima lagi tu. Nanti dia kata, ya Allah memang aku salah lah. Ketika itulah nikmat taufik akan menjalar ke seluruh tubuh, badan, darah dan setiap apa yang ada pada diri kita ni. Dan akhirnya kita akan diberi ruang dan peluang untuk memperbaiki keadaan kehidupan kita dunia ini. Untuk bekalan kita bertemu dengan Allah di hari akhirat. Dan jangan lupa, sebelum saya memulakan niat sebelum pengajian ini, antara kehidupan dunia, nampak tangan saya tak ni? Nampak kan? Ni kan? Dia sebenarnya lagi nipis dan lagi tidak tahu jaraknya itu sangat kecil berbanding perjalanan akhirat yang dijadikan sini. Yang itu banyak sekali yang perlu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada satu wajah pun yang mampu untuk memandang Allah kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana degil, nakal, keras hati, ketegak, orang utara, ketegak, dan macam-macam lagi perangai yang kita sukar untuk mengaku di hadapan Allah. Manusia apatah lagi, moga-moga dengan niat semua pengajian ini akan melunturkan dan melenturkan. Luntur dan lentur. Luntur ni kita rasa kita buat kerana Allah, dan Allah melentur bermaksud kita boleh menerima segala nasihat dan segala peringatan daripada Allah dan juga Rasulullah SAW melalui petang ini bersama saya lah. Ustazah Nurlia binti Kasmuri, hari ini sebut nama sendiri ya. Masya-Allah. Selalu orang panggil Ustazah Nur, hari ini saya sebut nama penuh saja lah. Moga-moga ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian akan diberikan kemudahan untuk memahami dan melalui segala kehidupan, baki kehidupan kita ini, insya-Allah, untuk mendapat berterusan kasih sayang Allah, taufik serta hidayah yang akan menjadi bekalan untuk bertemu dengan Allah kelak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Sedikit amalan bacaan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان في الدين والدنيا وإلى الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد Allah minkum inna minkum taqabbal karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini, alhamdulillah. Tadi macam Kak Amnira yang share, tiba-tiba Kak Azrina baru masuk. Ahlan. Alhamdulillah Ustazah. Minta maaf lambat. Nama ni share slide ni. Saya Kak Amnira tenang-tenang aja. Kata dia tengok sini kat mana dia pergi, saya pun tak tahu. Tak ada saya gurau je. Moga ada kebaikan insya-Allah. Maafi muskilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambung bab hukum meninggalkan salat. Ibu, dalam kehidupan kita seharian, perkara inilah yang paling utama yang akan ditanya permulaan oleh Allah SWT. Tak ada persoalan lain. Tak ada pertanyaan lain. Selepas pertanyaan berkaitan dengan tauhid dan keislaman kita. Allah tanya itu dulu. Bukan tanya terus ni sebenarnya. Ini dari segi fiqahnya. Ini yang pertama akan ditanya. Subhanallah. Tetapi dalam pertanyaan tentang solat ini, pasti dia ada syarat sahnya. Dia ada syarat-syarat yang menentukan adakah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
permulaan kita masuk ke dalam ibadah solat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Ironinya, perkara yang perlu diingat dalam kehidupan kita ini, bila cerita tentang solat, subhanallah, jangan lupa menanamkan dalam diri dan jiwa. Ini adalah hadiah paling berharga yang tidak ada pada umat yang terdahulu. Hadiah paling tinggi nilainya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menumpang segala rahmat dan kasih sayang Allah dengan datangnya solat ini. Fardu solat ini. Dan sesiapa yang merasakan bahawa pada dirinya dahulu solat ini bukan satu perkara yang paling perlu diutamakan, bersyukurlah kalau sekarang ada rasa tu. Syukur. Kena syukur dan kena sujud syukur banyak. Apa maksud sujud syukur banyak ni? Sama ada di luar solat ataupun di dalam solat kita mengaku kepada Allah, hamdan katsiran mubarakan fih. Ya Allah, segala puji padamu ya Allah. Yang padamu lah juga ada banyaknya keberkatan dan rahsia tentang perkara yang engkau sukai dengan apa yang kita lakukan. Sujudlah. Hamdan katsiran mubarakan fih. Jadi moga-moga paling tidak pun sebutlah syukur ya Allah bagi izin untuk solat, untuk sujud, untuk rukuk. Ini sekarang ada orang yang solat juga. Dan sebahagiannya pula kadang-kadang tak boleh rukuk dengan baik. Tak boleh juga sujud dengan baik. Jadi sesiapa yang masih ada ruang dan peluang rezeki daripada Allah untuk sujud dan rukuk dengan baik, ya Allah, sujud syukurlah. Bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan kesyukuran yang tinggi yang dibaca oleh moderator petang ni lah, mula tadi dia sebut. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu adalah ayat hafazan untuk kelas dia dengan saya, tapi dia dah lama tak masuk kelas tu. Saja aku nak bagi tahu kat sini. Sebenarnya yang seorang lagi tu tak pernah masuk pula lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu, yang tutup muka tu sama. Tu semua ni dia sibuk dengan kelas lain tapi tak mengapalah. Yang penting kalian berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah Allah SWT akan menerima amalan itu. Kat sini belum dikira tasmid walaupun nampak lancar. Dia kena ada waktu khusus bersama dengan saya untuk tasmid ya. Kak Aminah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nak join untuk cabaran itu boleh minta Kak Aminah link ataupun Kak Azrina yang tak tahu dia ingat lagi tak link tu sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Hari ini tajuk paling kritikal dalam kehidupan manusia, terutamanya zaman sekarang. Ketika mana saya pernah diberi izin oleh Allah untuk berbakti kepada masyarakat dan berkhidmat untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar sekolah, terutamanya sekolah menengah. Dan kebanyakan sekolah yang kami pergi bukan sekolah agama. Sekolah kebangsaan. Sekolah Melayu lah. Cina pernah pergi tapi bukan cerita pasal ni. Dia ada khidmat masyarakat yang lain juga. Pernah pergi sekolah Cina, sekolah India pernah pergi juga. Sekolah jenis kebangsaan. Ini sekolah kebangsaan. Dan kebanyakannya apabila ditanya solat subuh ke tidak, sebab biasa program kami pagi 8:30, 8 itu. Dia orang akan jujur tau dengan penceramah. Dia belum tentu jujur dengan mak bapak dia. Dia akan jujur dengan penceramah. Tak tahulah macam mana dia orang boleh begitu jujur, tapi Allah izin. Hampir kebanyakannya setiap kali tanya solat subuh ke tidak, budak perempuan paling ramai yang angkat tangan. Yang tak angkat tangan tu pakal dia orang uzur. Subhanallah. Yang lelaki, yang kalau dia pakai tie proper dan dia adalah pakai baju lain daripada orang lain, yang tu dia sembahyang pagi. Dia pengawas lah. Sama ada dia pengawas perpustakaan ke, dia pengawas sekolah ke. Yang dia tu, bila dia jadi pengawas tu, dia ada integriti pada dia dan dia percaya dia bukan kat sekolah aja kena Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang jujur dengan guru-guru dan sekolah lah. Malahan dia diberi izin oleh Allah untuk solat. Tapi kebanyakannya nanti akan cakap, tak sempat puan, tak sempat ustazah, dia kata tak sempat, sibuk sungguh pagi-pagi sibuk. Sebab dah terlewat tu dia sungguh laju berdesuk bas 6:30 nak kena sedia. Kadang-kadang pukul 7 kena sampai sekolah. Bapak pula dah siap awal. Lepas tu bapak pula cakap, tak payah nanti semayang kat sekolah. Belum tahu lagi. Walaupun kat sekolah ada masjid dan surau. Agaknya lah. Biasanya ada surau lah kan, ada musolah. Dan bila ditanya kenapa tak solat, bukan kerana tak sempat.
ada kalanya mereka lupa macam mana untuk memulakan solat itu sebenarnya. Lepas tu ditanya balik, kepo kan? Kepo kan yang penceramah ni, semua nak tahu kan? Pasal apa lupa? Dia berterus terang. Ini satu hakikat yang sukar untuk kami terima, tapi inilah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di zaman ini yang tak masuk dalam kelas online ni lah agaknya kot. Dia orang masuk kelas online lain. Dia tak masuk kelas kelas agama yang setiap hari satu hari ada 5 kali ni, boleh jadi belum dipilih oleh Allah. Dia kata mak bapak kat rumah pun kadang-kadang tak nampak dia solat. Ini jawapan benar. Dan tiba-tiba anak-anak pun mula cakap, mak bapak saya semayang tapi dia tak pernah ajak saya semayang. Ini kira lebih baik. Dan lain pula, mak bapak suruh saya semayang je, saya tak pernah nampak mak bapak saya semayang. Ini banyak jawapan anak-anak bujang kita ni. Anak dara kita. Tetapi yang benar-benar solat itu dia akan berkata, memang mak bapak saya ajak saya semayang sekali. Mak bapak saya suruh dan kemudian dia ajak sekali. Mak saya lah terutamanya. Sebahagian bapak ada yang duduk di rumah, ada yang pergi surau, ada masjid. Itu satu cabaran lain. Tapi semayang, alhamdulillah. Maka hukum bagi meninggalkan solat ini ibu-ibu, akak, hadirin hadirat yang bersama. Lepas ni boleh tengok balik hukum ni, ingat balik. Kalau tak ada dekat, sebab ni tak ada FB Live saya, tapi ada YouTube. Rakaman YouTube untuk Gemendor Iman. Subhanallah. Tapi ada IG hari ni. Saya buat dekat IG saya, alhamdulillah. Instagram saya, alhamdulillah. Siapa yang tak kenal dan tak tahu, minta dengan Kak Azrina. Sebab IG ni orang tak kenal sangat lah. Orang tak biasa pergi masuk kan. Saya ada TikTok juga, tapi petang ni tak payah. TikTok ni rupa-rupanya dia ambil yang short-short je, nanti dia akan cut off dan dia ambil yang macam penting. Tapi kadang-kadang bukan yang penting yang keluar. Jadi IG ni lebih selamat macam FB sikit. Ibu-ibu, ingat baik-baik ni. Orang yang meninggalkan solat sama ada malas satu, cuai, ataupun ngambil mudah dengan perintah Allah ini. Atau kerana dia engkar. Engkar pasal apa? Hukum wajibnya atau sengaja mempersendakan. Ini yang keempat. Dia dah lah tak nak semayang. Kemudian malas. Kemudian cuai. Meringan-ringankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ni, yang cerita ni, golongan ini. Kemudian dia pula engkar hukum wajibnya dan ataupun dia mempersenda-sendakan. Wala'udzubillah min dzalik. Dia akan menjadi kafir. Dan dikira murtad. Wala'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Ya, ni saya baru cakap ni. Kak Nurimah tanya dah. Dah ada jawapan dah, Kak. Ikut mazhab Syafi'i, ikut golongan yang beberapa disebutkan ini, kalau disengaja, diengkar, kemudian dia mempersenda-sendakan, malas satu hal. Malas tu nanti ada hukum lain sikit. Cuai dan tak belajar juga satu golongan. Tapi yang paling besar adalah engkar dan sengaja meringan-ringankan. Kemudian mempersenda-sendakan. Maka dia boleh dihukumkan keluar daripada agama Islam. Dan kalau dia meninggal ketika itu, dia tidak boleh dikuburkan di perkuburan Islam. Kau gaduhlah dengan siapa pun kat situ kalau orang tahu dia memang ada kelemahan itu dan sudah diketahui. Soalan Cik Aslin ni, dia uzur lain. Hukum dia lain. Ini cerita bukan uzur. Sama ada uzur syar'i ataupun uzur khairu syar'i. Uzur yang kita punya, yang Allah memang bagi orang perempuan uzur. Orang lelaki yang memang sakit, dia tak boleh bangun, dia tak ingat. Itu memang uzur. Tapi dia uzur kalau dia masih ingat, dia kena wajib juga semayang. Dengan cara yang tertentu. Yang tu saya rasa kita dah bincangkan kot. Kan? Kalau dia sakit, tapi masih diingat, dia wajib semayang. Dia tak boleh tinggalkan juga. Okay? Kak Cik Aslin, macam mana nak buat kepada golongan ini? Pihak pemerintah. Dia kata ustaz kata tak apa solat. Pergi cakap dengan ustaz lah. Ustazah ni kata kena solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf. Pihak pemerintah wajib menyuruhnya bertaubat. Siapa pemerintah? Kalau dekat Perak, Jabatan Agama Islam Perak. Kena cakap logat Perak. Orang Terengganu kena Jabatan Agama Islam Terengganu.
Negeri Johor, agama Islam. Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Subhanallah. Wajib bertaubat. Ya. Dan bertaubat itu bukan sekadar istighfar dan dia kena solat taubat. Kemudian kalau dia tadi meringan-ringankan dan dia ingkar, kemudian dia mempersendakan hukum wajib tadi tu, dia kena bersyahadah semula. Di hadapan pihak berkuasa. Paling-paling tidak, imam, masjid atau surau yang telah diberi kuasa untuk menjadi imam. Dia bukan imam di rumah, bukan imam ibu-ibu kat rumah tu lain. Itu imam keluarga, bukan imam dekat masjid. Bukan setakat berat kat Norimah. Dia adalah satu perkara yang membezakan antara Islam dan bukan Islam bila meninggalkan solat ini. Wal na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Boleh jadi kami pernah melalaikan perkara ini. Ketika kami tahu dan sedar. Moga terimalah taubat kami. Terimalah pengharapan kami, terimalah pengakuan kami ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Janganlah sampai kami dikira mengingkari itu dan menyebabkan kami tidak sedar bahawa kami sedang melakukan dosa besar. Jika sekarang kita merasakan pernah melakukan kesilapan, tidaklah sampai mempersendakan, insya-Allah. Saya percaya ibu yang berada di hadapan saya ini tidak pernah mempersendakan. Malas ni. Malas. Buat alasan banyak. Alasan ni memang satu benda yang sangat menarik dan tertarik. Dia cakap macam menarik. Tak sempat Ustazah, tak boleh, busy Ustazah. Lepas ni ada kerja lain nak kena yang lebih penting. Tak ada yang lebih penting daripada kerja saya ni. Kalau tak kerja saya siap ni nanti, orang lain semua tak boleh siap kerja. Kau main lagi. Ya Rob. Janganlah begitu. Saya pasti semua sahabat yang pernah bekerja dalam bahasa kasarnya makan gaji lah. Dan dia kena ikut peraturan dalam tempat dia bekerja. Boleh jadi ada khilaf di situ yang banyaknya kadang-kadang menyebabnya dia banyak arahan yang menyebabkan melewatkan solat. Dia bukan tak bagi solat. Tapi ada juga boleh jadi ujian yang dia bagi solat. Ini satu, ni hal lain. Tak payah nak sembahyang jemaah. Contoh. Alhamdulillah sepanjang saya berkhidmat dengan kerajaan negeri Johor. Hampir 15 tahun. Tak pernah lagi dilarang untuk berjamaah. Malahan disuruh berjamaah. Orang lain lari dipanggil berjamaah. Tu anak-anak buah aku ni kadang-kadang. Dululah kawan-kawan sama ada dekat program ke dekat mana. Tapi kalau dekat program bersama pelajar, ketika mana dia dah lama tak solat dan dia tak tahu nak baca apa dalam solat. Dan kita kena mulakan semula daripada zero untuk mereka. Yang ni baru kena kesian. Kita tak boleh kesian dekat yang Palestin tu. Mereka dah cukup bertakwa. Kan viral kan 2-3 hari ni. Apabila ada yang syahid tu dia buat tulisan dalam kertas dan dia tulis apa dosa kecil dia. Dia bukan tulis dosa besar, dia tak ada dosa besar, dosa kecil dia tulis. Dia lupa baca bismillah nak makan, dia lupa makan berdiri. Lepas tu cakap lepas saja. Tak berlapik. Kemudian lambat solat. Allah. Tak berjemaah. Kalau perempuannya, lelakinya tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu cerita penyucian jiwa je semua tu. Itu semua bukan perkara wajib. InsyaAllah. Tabarakallah. Ahsanul khaliqin. Sebab itu jika terus mengingkarinya, dia akan dihukum bunuh. Ni lagi berat. Contoh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya yang sharing. Bukan? Puan Habibah tu. Tertekan je, tak apa. Maafkanlah dia. Semua orang tengah terkejut je ni. Bersedia je lah admin. Mudah-mudahan tidak berlaku seperti yang sebelum ini insyaAllah. Ujian-ujian bagi orang yang terpilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bersedia admin Mudah-mudahan tidak begitu. Tapi saya minta maaf lah. Boleh jadi sebab saya share dekat FB kot sebelum ni. Jadi benda tu spread kan. Saya tak tahu kan. Saya minta maaf. Tapi Alhamdulillah. Itulah perkara yang bila kita masih bersabar. Dan Allah tegar. Tegar tu inilah dunia. Dunia ini tempat kita di. Jangan trauma tak habis. Trauma tak habis kan.
Kalau dah trauma tak masuk kelas. Ini tak trauma lah ni. Alhamdulillah, syukur. Allah bagi izin ni, alhamdulillah. Nak cerita pasal solat ni, ya Allah, dia boleh dibunuh. Kemudian tidak harus dimandikan, tidak harus dikafankan dan disolatkan. Malah tidak harus dikebumikan di tanah kuburan orang Islam. Kerana dia bukan lagi di kalangan mereka. Wal na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang memberi salam seluruhnya. Sementara orang yang meninggalkan solat kerana malas tapi masih meyakini hukum wajib. Malas siapa? Saya lah tu. Saya pun malas. Saya tak rajin. Tapi sentiasa berdoa pada Allah. Terkejut kat Suaya cakap saya malas. Mesti kat Suaya rajin kan? Alhamdulillah. Tahniah kat Suaya. Alhamdulillah, bukan ketawa, betul lah. Pihak pemerintah hendaklah memaksanya kalau dia malas. Maksa dia tu nak tahu macam mana? Ketuk pintu rumah, kena tarik dan bawa pergi masjid. Kalau lelaki tu. Sekarang kalau buat macam itu, Ustaz berjata agama tu dia kena chop. Macam penganah pula juga. Masya Allah, tabarakallah, hasanul khaliqin. Mana boleh melepasi pagar rumah ni untuk suruh paksa solat? Dia bukan paksa solat. Dia berkewajiban. Oh, paksa lah. Dia, Kak tolong buka. Dia tertekan tu. Dia pihak pemerintah hendaklah memaksanya mengqada solat. Minta maaf. Mau disimbahkan cat Ustaz. Ya Allah, gagang sungguh lah Kak Nurimah ni. Orang mana Kak Nurimah? Kak Nurimah? Sampai simbah cat ni. Ustazah, soalan. Soalan apa? Tak, saya nak tanya. Bukan. Banyakkan soalan kat sini. Nanti dulu soalan saya pada Kak Nurimah ni. Orang mana ni? Saya orang Perak, Ustazah. Kalau dah tak nak solat, Ustazah. Ini kawan-kawan ni. Ustazah, kalau kita panggil dia pergi solat, Ustazah jemput kat rumah. Dia simbah cat rumah kita nantinya. Siapa yang simbah cat tu? Orang yang kita jemput dia pergi solat tu, Ustazah. Dia tak nak pergi. Berlaku ke? Berlaku? Dah berlaku kat Perak? Tak adalah berlaku, Ustazah. Ibarat lah, Ustazah. Itu dekat barat. Kita sekarang tengah cakap kat Perak. Dekat Johor, dekat Malaysia. Alhamdulillah. Pemerintah wajib. Kita tak cerita pasal negara luar kan. Mak banyak Sujan dah ni dengan butir-butir guruh. Butir-butir guruh. Seram pula butir guruh tu jadi butir. Selamat insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. A'udzubillahi min hamazati syaitan. A'udzubika rabbi an yahdurun. Bila dengar guru itu salah satu daripada bacaannya ataupun lagi satu amalan daripada amalan Nabi SAW. Ada bacaan lain juga. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Sementara bila dia ni malas nak solat tapi dia masih tahu benda tu wajib, bila pemerintah dah paksa untuk qada solat, dia bertaubat daripada kesalahan meninggalkannya, maka dia akan diampunkan oleh Allah. Tapi jika masih engkar mengqadanya, dah disuruh, dinasihati, diletakkan tempat yang baik untuk mengqadakan solatnya, dia wajib dihukum bunuh. Wa'alaikumsalam min zalik. Ya Allah. Solat Jumaat ni sebenarnya tadi siapa yang memberi pandangan tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dr. Sarina. Sebenarnya solat Jumaat tu masih ramai, alhamdulillah. Dia patut dia kuat kuasa untuk solat fardu. Solat fardu sebenarnya lebih besar. Solat Jumaat tu adalah penutup untuk hari dan minggu kita. Dengan setiap hari betapa beruntungnya kalau di kalangan kita semua. Bukan kalian je lah, saya juga mudah-mudahan. InsyaAllah. Ada dalam wakil rumah tangga kita tu pasangan terutamanya. Paling tidak wakil anak lelaki yang dia tahu bergerak sendiri tanpa perlu dihantar oleh ibunya. Kalau dia sudah sedikit remaja kepada dewasa, dia singgah dan berjamaah di surau ataupun di masjid. Maka perkara itu akan menjadi satu perkara yang akan menghindarkan hukuman-hukuman yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya pada mazhab Imam Syafi'i di Nusantara, dan kita belajar mazhab ni di Malaysia. Terutamanya hukum ini di Malaysia. Atas orang yang melakukan maksiat ini dia wajib dibunuh. Tapi kat Malaysia ni tak ada hukum hudud. Maka ia tidak dilakukan dan dijalankan. Doalah.
Kita doakan negeri Kelantan lah terutamanya yang sedang berusaha. Tetapi dia baru dicabar nikmat syariahnya dalam seminggu 2 ini. Dan ini berlaku dah lama sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Cik Aslin daripada Kelantan. Apabila ada orang Melayu Islam mencabar hukum syariah dijalankan di negeri Kelantan, sebab dekat negeri lain tak boleh masuk. Kenapa dekat negeri Kelantan boleh? Sebab pernah ada kes 10 tahun yang lalu mencabar hukum mahkamah syariah tentang hukum syariat. Tapi dalam bidang kekeluargaan lebih lagi sebenarnya, dia bukannya keseluruhan. Kita punya bidang syariah ni dekat Malaysia masih lagi dari segi kekeluargaan je lebih banyak. Ibadah ada sebahagian besar, alhamdulillah. Inilah ibadah solat ni. Dia dibuat tapi tidak menyeluruh. Dia tak ada lagi orang yang berkuasa datang rumah tanya ke, dah semayang, pergi masjid, pergi surau, tak ada. Dia macam orang tabligh tu tak ada kan? Ada, ibu-ibu datang orang tabligh dekat tempat rumah ibu-ibu sekarang. Yang tinggal dengan Kak Zrina tu lain. Ada dekat kawasan Kak Ina, Kak saya. Ada kan? Ada. Kak Amira? Ada jamaah tabligh? Sekarang dah tak ada nampaknya. Sebelum ni ada. Kalau dia datang apa perasaan? Kadang-kadang ada Ustazah, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada, alhamdulillah. Kalau kadang-kadang ada, bersyukur. Apa perasaan kalau dia datang? Tengok dia datang berjalan pakai baju seragam. Dulu masih kecil-kecil. Bapak saya imam. Bukan dia cuma pada waktu itu orang tabligh, dia salah waktu dia datang. Kan ada waktu yang harus untuk ziarah. Betul tak? Taman Daya alhamdulillah ada. Dekat masjid pun saya nampak masjid Taman Daya tu ada. Alhamdulillah. Dia bukan setakat tutup pintu. Dia siap tutup aircon, tutup apa semua dia tutup. Kan nampak pun kat dalam tu. Punyalah nak bagi tahu tak ada orang kat rumah. Tapi taklah, masa kat rumah saya tu bukan begitu. Bapak saya keluar. Sebab tetamu datang kan. Tapi masa tu kami tak faham kenapa kami orang perempuan ni tak dibagi keluar. Rupanya betul lah. Orang perempuan ni tak payah keluar. Yang kena keluar orang lelaki lah. Betul? Betul tak? Asal orang datang abah tak bagi keluar kan? Abah kata duduk. Sebab kadang-kadang ni lah. Betul. Menjelang maghrib. Itu bukan waktunya. Untuk datang ke rumah orang. Dia dibolehkan adalah sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Dan juga selepas zuhur. Sahaja. Selepas tu bukan waktunya untuk. Tapi waktu tu dia orang pun nak berehat. Dia kena ada waktu dia. Sebelum zuhur tu maksudnya waktu duha lah. Waktu duha tu datang. Orang tabligh ni ada satu benda. Minta maaf. Sedikit kelemahan. Tapi benda tu boleh diperbaiki. Dia datang. Dia tak bawa tepung ke. Dia tak bawa gula. Bawa lah sikit. Hadiah. Betul. Dia bukan kena 3. Tak nak dapat lah. Ya, maksud saya yang senang dapatlah serai ke apa ke, mana tahu nak masak tengah hari kan. Yang penting dia nak ziarah Nabi Muhammad SAW ketika menziarahi para sahabat, ada hadiah yang dibawa. Sunnah baginda. Kita macam kita pergi ziarah kawan-kawan kita, ibu bawa biskut tak? Paling tidak bawa coklat. Buah tangan, bahasa Melayunya. Buah dan tangan. Tangan kena bawa, buah pun sekali kena bawa. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang jauh cakap bontrot. Tahu bontrot? Orang Johor. Tak payah dah buat muka macam tu sangat. Saya orang Johor. Saya cakap lah bahasa Johor. Dia bekal. Dipanggil berkat pun dia. Oh, di KD dia bawa kerepek. Alhamdulillah. Sebenarnya datanglah ziarah. Tak perlu bawa banyak-banyak. Kita kan tahu orang tabligh ni, orang yang nak menyampaikan Islam, dia kan dia buat research. Dia bukan tak buat research. Dia pergi kampung tu, dia akan tengok kat dalam rumah kampung tu ada berapa keluarga. Dalam keluarga tu ada berapa ramai anak-anak. Paling tidak bawalah coklat. Bawalah buah 2-3 biji. Sebagai niat untuk beruhuwah. Bukan nak berdakwah je, dia kena beruhuwah dulu. Jadi ibu kalau datang rumah saya, bawa buah 3 biji je, jangan 3 bakul. Jangan banyak. Aku belum tentu boleh makan. Nanti aku kena potong sendiri. Saya agak kurang kerajinan. Bila buah tu datang sebiji buah. Kalau datang tu dengan buah berpotong asam sekali. Saya je nak bagi tahu. Saya je buat lawak petang-petang ni, ngantuk kan sebenarnya kan. Bu, kita Buah sekali Ustazah.
Apa Kak Zaini? Siap suap kali. Dah potong suapkan Ustazah kami. Suapan pertama adalah untuk orang yang berada di sebelah kanan kita. Itu sunnah Nabi. Subhanallah. Kan Kak Zrina? Berebut duduk sebelah kiri kalau dengan Ustaz, insyaAllah. Masya Allah. Kak Amira dia makan, dia tak suap orang sebelah kanan dia. Siapa sebelah kanan? Tak ada orang. Kat rumah tak ada orang. Sebelah kanan saya tak ada orang, sebelah kiri saya anak saya. So ada pergi sebelah kanan. Ataupun akak pergi sebelah kiri dia. Aku boleh tutup kamera pergi ambil kat dapur buah tadi tu. Ini cerita hukum Kak. Kita nak berdakwah, lagi-lagi cerita tentang nak ajak pergi agama Allah ni. Tak salah pun kita bawa sesuatu perkara yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tahaddu wa tuhibbu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalian memberi, kalian menghadiahkan sesuatu, dia akan mencambahkan rasa kasih sayang. Tak sayang ke? Kalau dapat sesuatu. Dia cuma kalau tengok jenguk je, ziarah pun orang sayang. Apatah lagi kalau bawa buah. Siap potong, ada asam. Sajalah kan. Tapi Ini semalam betul dia dah bagi makan ni. Intan, Apa? tengok kan. Ustazah Apa? dah bagi hint kat kita dah ni. Ada orang nak datang Johor kan? Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Wah, siap potong ke? Tak ya. Yang datang Johor, saya yang akan raikan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri keizinan. Dan cerita tentang hukum meninggalkan solat ini, bayangkan sampai pemerintah perlu jenguk, bagi ingatan, kemudian bagi nasihat, dan kena paksa untuk qada. Ya Allah, begitu sekali perintah solat ini perlu ditaati. Maka jika tetap meninggalkannya, maka dia akan dikira murtad dan keluar daripada agama. Next. Dengan arti kata yang lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum hudud. Dan ini tidak ada dijalankan di Malaysia ini lagi. Kita doakan, moga negara ini, kalau suatu hari nanti kita sudah tiada, mereka akan diberi izin oleh Allah. Pemerintah yang akan merintah. Okey, kita vote untuk next PM. Amin. Ustazah, Sebab saya ada soalan je. Oh, nak cerita pasal politik sikit dia tanya soalan. Okey. Tak, ni pasal pemerintah ni kan. Apa pemerintah? Silakan. Bila dengar hukum ni berat lah. Maknanya pemerintah tu yang kena pergi ketuk rumah. Okey, itu ayat yang kita dengar petang ni kan. Maknanya bila setiap kawasan perumahan ke kampung ke memang dah disediakan masjid surau. Dan kadang-kadang pada Betul. jalan raya ada papan tanda, dekat surau pun ada solat Ya. kampung 10 kampung solat kan. Adakah itu seruan yang telah pemerintah sediakan dan Ya, itu boleh. lepas tanggungjawab dia? Dia bukanlah lepas secara total, tapi dia secara pembukaan mukadimahnya, pemerintah dah panggil, dah bagi tahu. Hari ini ada majlis ilmu begini, dan ada pula cerita tentang kewajipan solat ini. Saya adalah di antara, saya kongsi saja, antara penceramah lah dekat negeri Johor ni yang mendapat tauliah daripada kerajaan negeri. Dan ini adalah, saya adalah salah seorang daripadanya yang boleh menyeru pada masyarakat untuk memberitahu tentang kewajipan ini. Maka saya adalah wakil kepada kerajaan. Dia bukan sultan yang turun. Okay. Sultan dia ada qadi dia, ada naib qadi dia. Dia ada penolong naib qadi, ada dia punya imam, ustaz. Kita orang ni adalah semua kaki dan tangan untuk kerajaan negeri Johor ni lah. Dan setiap negeri di Malaysia. Dan itulah dikira pemerintah. Dan pemerintah yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Mana sabdaan Nabi SAW yang seperti biasa kita selalu kita dengar hadis ni, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ni adalah pemerintah untuk diri kita sendiri. Dan siapa yang ada di bawahnya. Kak Zrina ada 3 orang anak? 4, 5, 6, 3. Lebih saya rasa tu. Kak Amira 4. 4 Ustazah. Okey, 3 cakap dengan perempuan, lelaki. siap buat Okey. declaration kat sini. Okey. Yang lelaki tu je lah, kita cakap lelaki dulu. Lelaki tu dengan ayahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dialah yang berkewajipan untuk ayahnya itu mengatakan kepada anaknya, kita wajib solat fardu, 1. Kemudian
ditambah bagi yang lelaki ini, ayahnya perlu mengajak solat fardu di masjid ataupun di surau. Boleh solat di rumah, tapi bukan hari-hari. Tapi boleh, kena ada waktu solat dengan isteri dan anak-anak. Itu adalah sunnah Nabi. Nabi ada ketikanya, tetapi bukan solat fardu sebenarnya, sebab masjid Nabi dengan rumah Nabi sebelah aja. Jadi mereka dah memang berjamaah keluarga. Dia tak ada lagi kerungsingan kat situ untuk Rasulullah SAW. Mukjizat Nabi begitu, keistimewaan Nabi. Tapi kita tak. Kita tak boleh bawa selalu isteri kita pergi surau atau masjid. Kalau nak bawa, dia kena ada adab dan ilmu yang tinggi. Dan dia tidak buat onar dekat masjid. Tak maaf saya cakap ibu-ibu onar. Onar ni orang perempuan punya onar. Ni bukan onar buat apa. Dia suka berbual. Bukan tak boleh bercakap. Boleh. Tetapi dia perlu bercakap dengan perkara-perkara yang kehidupan akhirat lebih banyak daripada bukan kehidupan dunia lah. Dah lama tak jumpa kawan pula dekat masjid. Dia berborak kat ujung masjid tu cakap, Kumpul, ada orang solat sunat. Ibu, dengar. Kalau dekat masjid, tiba-tiba ada orang nak semayang. Kalian tengah ngaji. Berhentikan ngaji atau perlahankan suara je. Tak boleh lebih kuat daripada orang semayang. Sebab solat itu lebih utama walaupun solat sunat. Tak boleh mengaji ketika orang semayang. Sebab itu ketika mana imam membaca Fatihah, kita diam. Tapi kita boleh bercakap, kita boleh baca Fatihah ketika imam baca surah. Sebab surah itu sunat. Dan kita pula mengambil alih sunat kepada wajib kita punya Fatihah tu. Begitu. Itu ilmu. Tapi kalau kat luar, kita baca Quran tu sunnah hukumnya. Sunat hukumnya sunat. Walaupun yang berdiri tu solat sunat, solat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau nak baca kuat, kena jauh daripada orang yang solat. Jangan ada suara, berkedengaran. Itu dikira kurang beradab. Dan dia mengganggu orang yang solat. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia ada hadis khusus berkaitan perkara itu. Dulu masa saya belajar dekat Mesir dulu, kalau pergi masjid, dia orang suka tampal stiker kecil-kecil, dia tulis macam itulah. Afdalul darajat baina as-salah wal qiraatil Quran, as-salah afdal. Solat itu afdal. Atau kama qala Rasulullah SAW. Petang ni boleh ingat pula hadis ni. Insya-Allah dan barakallah. Dengan izin Allah. Sebab dulu kalau tengok kat tiang, dia tampal. Dia orang suka letak stiker, dia dakwah ni, dia beli stiker-stiker tu, dia tampal. Dekat sana boleh tampal dekat dinding, tak ada masalah. Tapi dia elok lah, dia susun. Dia tak adalah tampal sengit apa, tak ada. Kita tak boleh lah, sebab negara kita tak buat macam itu. Orang tak ada jual stiker tu. Aku macam nak buat lah. Nak beli tak? Kita tampal lah stiker tu dekat rumah kita. Tampal Saya- kat rumah. Ya, untuk sebagai ilmu kita yang selalu lupa ni. Kan? Nanti kita bila keluar rumah, tapi janganlah tampal sembarangan. Nanti orang tengok rumah kita macam sekolah pula kan. Di tempat yang sesuai lah. Contoh bilik air. Kemudian pintu nak keluar rumah. Kemudian tempat memandang cermin. Kemudian tiba nak naik tangga. Wah, ada doa, ada. Nak memakai baju. Semua tu. Perkara-perkara sunnah itu ada dalil semua tu. Dia bukan saya saja. Dan kembali kepada hukum ini, minta maaf saya buat selingan sikit tu. Kerana hukum di atas orang yang meninggalkan fardu adalah wajib diperangi akhirnya. Ini yang paling besar. Dan dia selepas dibunuh ketika diperangi. Yang itu tidak berlaku dekat negara kita lagi. Maksudnya Allah masih memberi peluang dan ruang untuk kita ada kesedaran lah. Sedar dirilah kita ni. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan taufik. Untuk kita sedar solat itu wajib. Solat itu penting. Solat itu pembeza daripada seorang Muhammad, seorang kafir. Beza antara seorang kafir dan orang muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW, riwayat Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus solah. Lepas syahadah, wa yuqimus solah. 2. Solat. Wa yu'tuz zakah. 3. Zakat. Bab jilid yang kedua kita akan belajar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Kalau dia orang taat, dia bersyahadah, dia solat, kemudian bayar zakat,
maka darahnya akan terpelihara. Maka mereka telah melakukannya, terpeliharalah darah dan harta mereka daripada tindakan dan penguasaan aku, iaitu Islam, daripada kerajaan Islam, kecuali dengan kebenaran Islam, dan terserahlah perhitungan mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan sembahyang. Dia lepas syahadah, dia kena solat. Lepas solat, dia diberikan rezeki oleh Allah dan harta. Betul kan Kak? Ibu-ibu semua diberikan rezeki dan harta pinjaman. Bila cukup haul, cukup nisab, wajib bayar zakat. Bila buat perkara ni, 3 perkara ni, maka mereka mendapat perlindungan daripada agama yang sempurna ini. Kecuali ada perkara keingkaran lain yang mereka lakukan. Wal na'udzubillah min zalik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rahimakumullahu ta'ala. Dan seterusnya, daripada Abu Ubadah bin As-Samit. Dia bukan Al-Samit dia As-Samit. Sad As-Samit. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibad faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Allah telah mewajibkan atas seluruh hamba-Nya solat 5 waktu. Sesiapa yang tetap melakukan, ya Allah, bagi kami ketetapan iman, ketetapan diri, jiwa, kurniaan-Mu untuk kami dipilih untuk taat dan tunduk serta rukuk untuk melakukan solat fardu yang paling utama dengan solat nawafil insya-Allah. Sesiapa yang tetap melakukannya, amin, tanpa meninggalkan satu pun daripadanya, lantaran tiba-tiba dia rasa macam nak meringankan hukum wajib ini, Allah sebenarnya telah membuat perjanjian. Allah berikan perjanjian di sisi Allah bahawa dia akan dimasukkan dalam syurga Allah. Solat ni, kita dapat janji Allah, kita masuk syurga. Amin. Ya Allah. Solat masuk syurga. 5 kali solat, 5 kali kita tercatat masuk syurga. Ini belum cerita lagi ialah khusyuk tu. Bukan lagi, belum. Cerita dia solat je, nama sudah tercatat dalam syurga Allah. Hari ini belajar dalam syurga Allah. Nanti masuk kelas lagi sekali, syurga Allah. Dia menurut iman satu hari ada berapa kelas? 5. So 5 orang yang sama ni, admin yang sama ni, ataupun admin yang mungkin average 3 kali, 3 orang ke agaknya dalam satu kelas agaknya lah, 3 atau 4 orang. Ataupun nanti dia tengok watch live agaknya kan, dekat apa, YouTube tu, akan tercatat. Yang lepas-lepas tengok ni, yang like lepas ni, yang sebarkan, dia akan dapat benda yang sama. Masuk majlis ilmu, dia dapat nama dia tercatat dalam surga Allah. Solat, apatah lagi. Masya Allah. Justru, hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan solat, ada dikatakan tidak dihukumkan kafir, kerana jika dihukum demikian, tentulah tidak termasuk dalam maksud hadis Nabi yang Allah akan masukkan ke dalam syurga mengikut kehendaknya. Maksudnya sesiapa yang diberi izin oleh Allah untuk solat, bermaksud walaupun ada rasa kemalasan, ada rasa berat. Pernah tak kita rasa gitu? Mengaku je lah kita semua. Subhanallah. Kadang-kadang nak Allahu Akbar. Dia kena mujahadah. Masuk tak masuk kan. Sebab itu ada amalan arifin billah. Sebelum nak solat fardu ataupun nak solat sunat, nak bagi tenang, istighfar dan tasbih tahlil takbir 10 kali. Okey? Sebelum iqamah. Selepas solat sunat. Kemudian baru nak solat wajib. Antara keduanya itu ada
doa yang akan dimakbulkan, niat hajat yang akan diterima oleh Allah. Itu waktu mustajab doa. Dan ketika mana kita menyebutkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali, maka kat situ ada kita membesarkan Allah, memuji Allah, mengakui kehebatan Allah dan mengimani Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah. Betul? La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita mengaku kepada Allah, ampunkan aku ya Allah, astaghfirullahaladzim. 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 Tak payah gopah-gapah kak nak semayang kak. Kecuali kita masa tu dah terlewat rekat yang kedua. Atau rekat pertama. Atau rekat pertama dah mula. Nak jamaah dekat masjid ke atau dengan siapa-siapa. Tak payah lagi buat tu dah. Tak payah. Terus je baca bismillah. Bismillah panjang ke pendek? Bismillah pendek pun tak apa. Bismillah. Bismillah panjang dengan Ar-Rahman Rahim. Bismillah pendek sudah menjadi kesempurnaan untuk kita menyerah kepada Allah. InsyaAllah. Jadi Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir atas sikit ya, bahawa sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ibu-ibu yang ni ibu-ibu kena rasa dan terasa. Masuk saya. Sebab saya juga pernah meninggalkan solat sama ada sengaja ataupun tidak. Saya bukan nak bocorkan rahsia saya, tidak. Mengaku ni, nak bagi tahu. Kerana bila dengar hadis ni, ya Allah, saya seperti kena pukul-pukul. Tapi lepas tu ada masa malas lagi. Lambat agak. Kadang-kadang terlepas agak. Dia terlepas tanpa sengaja, tanpa merendahkan solat. Mudah-mudahan dia akan bila diqadha, Allah akan ampunkan dengan dosa yang tadi kita tinggalkan tadi kerana lupa. Kecuali dengan tidur ataupun lupa. Tidur atau lupa, tu lain. Itu hukumnya lain. Nabi SAW bersabda, kalau ibu-ibu tak terasa, saya doa ibu-ibu terasa dengan perkara ini. Kenapa nak terasa lah? Sebab dengan terasa ni kita akan takut meninggalkan perkara ini. Inna bainar rajuli wa bainas syirqi wal kufri tarakas salah. Sesungguhnya orang yang membezakan orang Islam dengan orang syirik dan orang kafir ni, ialah dia meninggalkan solat. Wala'udzubillah min zalik. Berat kan? Hadis riwayat Muslim. Dan maksud hadis ini adalah ditujukan kepada orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajib. Alhamdulillah. Dia ada khusus hukum ni untuk siapa? Yang engkar hukum wajib baru dikira kafir. Dan mempersendakannya dan meremehkan. Yang meremehkan ini ramai. Yang melewatkan juga ramai. Yang meringankan juga ramai. Juga yang meninggalkan walaupun dia tidak meremehkan dan tidak meringankan. Allahu Akbar. Surah Ibrahim ayat. Surah Ibrahim ayat. Apa doa tentang zuriat solat dia Ustazah, ayat 40 eh. 40 dan 41. Ya. Amra dia ada tu. Kak Azrina dapat dia dalam Al-Kahfi Challenge punya challenge dia dengan dia punya hafalan Al-Kahfi, dia kena hafal sekali doa ni. Tapi doa ni saya belum hafal lagi, tapi untuk keluarkan daripada admin saya lah yang dekat kelas tu. Kak Amira boleh lah share nanti dengan sahabat-sahabat antara ayat-ayat pilihan daripada Al-Quran yang paling utama untuk diingat sebagai satu perkara yang ya Allah, dia ada erti yang besar untuk kita menghafal ayat tu. Paling-paling tidak sebahagian daripada Al-Quran kita dah boleh hafal sikit lah. Tak sampai pun 10%, tak sampai pun 2% maybe. Tapi at least yang saya bagi tanggungjawab untuk menghafaz tu dan suruh tasmik dengan saya dalam tu. Bukan kat luar-luar ni. Sekarang kita boleh PM. Tidak dilayan. Tak maaf. Kadang-kadang aku bukannya garang sangat. Aku bukannya lah nak strict sangat. Tapi dia adalah peraturan. Dia ada cabaran. Cabaran itu moga-moga Allah bagi kita semangat nak hafal. Rabbi ja'alni muqimas solah. Sambung. Sambung
Ustazah, suara Ustazah sangkut-sangkut lah Ustazah. Rob, Mira, Ustazah sangkut tak? Lain akak sangkut lah Ustazah. Dan ku langsung tak sama. Tak dengar tu. Dengar suara Ustazah, Ustazah. keluar masuk balik Ustazah. Ingat line ni kat sini. limu. Ustazah. Tak dengar tu. Ustazah dah freeze. Pada skrin ni lah Ustazah dah freeze. Ya Allah. Itulah Mira ingatkan lain Mira yang teruk Ya. ni. Sabar je lah. Ya Allah. Assalamualaikum, tak dengar suara. Hujan ribut lah. Angin. Dah Ustazah dah keluar sekejap. Kita tunggu sekejap Okey, Jadi okey. Ustazah masuk kot. Dah tak ada dekat skrin ni lah Ustazah dah tak ada. Mira, kat rumah hujan ke Mira? Mira pun dah hilang. Alamak. Tak kak. Buat masa ni macam mendung gitulah. Kat sini guruh tapi belum hujan. Sama lah kita kat mana pun. Itulah. Subhanallah. Selangor kat mana yang hujan tu? Tan, kau try call Ustazah Tan? Boleh? Hujan lebat. Sama macam sangkut-sangkut ni risau pula lah nak Cari nombor kat tablet. macam dah ke? Tunggu je kejap. Mana nombor Ustazah ni? Kuliah Aisyah on ke tak ni? Oh ni insyaAllah. Ada nombor Ustazah ke? Kesian pula. Ustazah online. Ada sabar kot. Mungkin start take time kot. Sekejap. Sementara tu yang nak makan-makan silakan. Dah ada tu, dah Mira ada tu. kan? Dah masuk dah. Makanlah makan. Kalau dia makan tak apa, makanlah. Tak masalah. Saya pun makan juga lah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kak Ani makan sama. Dia Makan luar Masya Allah. Kak ni, kalau makan seorang-seorang, potong-potong seorang-seorang jauh-jauh tu jangan tunjuk sangat. Tak sampai Johor. Okay, bismillah. Hujan. Kat sini hujan lebat. Tiba-tiba ni hujan lebat. Alhamdulillah. Bu, Allahumma salli ala Muhammad. Kak Amira. Kak Amira pergi masuk dalam grup tu, ada baru yang paling baru, paling latest. Pergi share dengan sahabat-sahabat. Kat situ ada surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Ada lagi 6 ayat hafazan khusus. Untuk setiap orang yang berada dalam grup Al-Kafi Challenge saya season 3 ni, orang kena hafal lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat hafazan. Dan ayat terakhir adalah ayat surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Doa ini sangat mujarab untuk mereka yang malas solat. Saya lah tu. Dulu guru saya cakap, kau tak hafal ayat ni, kau jangan jadi ustazah. Uish. Ya ke ustaz? Kita saja gurau, gelak-gelak itu. Tak takut dulu. Masa sekolah. Sekolah menengah, bukan sekolah tinggi. Sekolah tinggi dah tak berani dah cakap macam itu. Sekolah menengah, takkanlah. Tapi kita orang dulu tak hafal masa sekolah menengah. Kami juga tak hafal masa sekolah tinggi. Sebab kami tak amal. Tapi bila ditanya boleh jawab. Dia ingat, tapi tak hafal. Dan bila masuk semakin dewasa, bila semakin banyak Allah beri izin untuk memahami tentang ayat ini, surah Ibrahim ayat 40 dan 41 ini, akhirnya dalam usia sebeginilah, saya benar-benar diberi izin oleh Allah bila mengulang kitab Fiqhul Manhaj ini hampir 13 tahun. Tajuk yang sama, ayat yang sama, hadis yang sama, dan perasaannya lain. Allahu Akbar. Dan ibu-ibu adalah pilihan Allah untuk menerima kebaikan kefahaman ini. Kalau tak faham, kita akan cari alasan saja. Adakah saya tak buat alasan lagi sekarang? Ada, saya buat. Tapi punya confident level saya dengan alasan itu, Allah tetap memberi ruang untuk peluang saya
melakukan kewajipan ini dalam apa dua keadaan. Alhamdulillah. Tapi malasnya ada. Malasnya ada. Maka kena struggle cakap dengan diri. Bagi aku rajin ya Allah, bagi aku rajin ya Allah. Bangun Ulia, bangun Ulia. Pergi bangun sekarang, buat sekarang. Rebut peluang pertama, rakaat pertama dengan imam, dengan apa. Kalau kat rumah tak ada. So kena cari masjid berdekatan, surau berdekatan. Macam tu lah. Lagi-lagi bila Allah dah beri nikmat yang banyak kepada saya dalam tahun ini. Yang nikmat tahun lepas dan tahun ini ni. Bu. Yang ini bu. Kalau tiba-tiba kita sengaja tinggalkan. Beza antara orang Islam dengan orang kafir ni. Lagi kita engkarkan perkara ni. Hanya dengan solat je. So tengoklah keluarga kita. Kalau mereka ada lagi rasa benda ni tak penting. Saagi ya mak, itu orang mana cakap macam tu? Aku tak tahulah negeri mana, suka hati aku je kan cakap macam ni. Macam dengar Kak Ani muda cakap macam tu, Terengganu. Orang Perak cakap macam mana? Oh tak lain Sekejap lagi mak cakap apa? Orang utara tu. Orang utara itu okey. Sekejap lagi. Johor. Oh Johor rupa orang Johor. Sekejap lagi. Mak, Johor, Jae. Adalah juga Saya Oh gitu, jap. Yalah, samalah tu maksudnya. Maksudnya bila kita masih lagi ada alasan untuk kita berhadapan dengan Allah. Takut-takut ada ruang dan peluang kita ini diuji oleh Allah. Ada perbezaan antara orang kafir dan Islam itu tiba-tiba menjadi ujian kepada kita. Walna'udzubillah min dzalik. Janganlah. Dan Allah tak uji lagi lah kita begitu, insya-Allah. Kalau pernah berlaku pada kita begitu. Termasuk pada diri saya dan keluarga saya, insya-Allah. Dan solat inilah yang paling kritikal apabila kita bercakap kepada anak-anak, pasangan dan juga keluarga kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka ketika mana tips, ini kira tips lah. Ini Wallahualam, ibu-ibu pernah dengar ke tidak? Kita jangan suruh anak kita pergi semayang maghrib sekarang. Bahasa mak-mak, bapak-bapak. Kita pula duduk kejap. Lepas tu dia anak tanya, Mama, kau pergilah dulu, sekejap lagi Ma pergilah. Bukannya nak pergi sekali. Dia kena cakap macam ni. Jom, solat dengan Mama. Jom, solat dengan ayah. Jom, solat dengan Mama, dengan ayah. Ibu dengan ayah. Ini cakap macam gitu. Jom solat dengan makcik. Jom solat dengan saya. Tiba-tiba tengah sembahyang dia tak ada kat kiri kanan, kalau dia belum balik tak apa. Ataupun dia siap sembahyang dulu. Dia tadi imam dengan kita, bermakmum. Tapi kita tahu lah long lay dia tu dah dekat kedua, ketiga tu dia dah tengok kiri kanan tu, dia tak apa lah. Lepaskanlah dia. Jangan kau tiba-tiba, jangan pergi mana, tengah sembahyang, jangan. Biarkan dia. Kita teruskanlah sembahyang kita. Yang penting pada permulaan ketika mana dia nak duduk sebelah kiri kanan. Walaupun terpaksa kena beli. Tahu kena beli? Lepas ni kita makan es krim. Is okay. Selagi mana dia nak taat. Akhir sekali nanti ketika mana hujung pengajaran ini. Dia dah tahu. Mak aku dulu, bapa aku dulu, makcik aku dulu pernah ajak aku makan es krim sebab nak solat. Tapi hari ni aku belajar, benda ni aku bukan buat kerana es krim. Dia akan bercakap pada dirinya, aku buat kerana Allah. Itu ilmu. Dia kena belajar memang sendiri. Belum tentu mak bapak akan mampu untuk beritakan perkara itu seluruhnya. Dia penesapkan dekat sekolah. Sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah agama. Semua itu akan jadi pengajaran yang besar. Moga-moga Allah tidak menguji kita meninggalkan solat fardu ini sewenang-wenangnya. Malahan kita yang dah berusia ya Kak Ani. Kau main lagi ngunyah macam gitu. InsyaAllah. Apa insya-Allah, aku boleh cakap apa-apa lagi dah insya-Allah. Ajak anak sembahyang sekali. Bukan, itu dah selesai. Sekarang ni kita yang dah berusia Kak Ni, macam kita Kak Ni, kita kan sebaya lebih kurang. Tak. Kan Kak Azrina, kita sebaya kan lebih kurang. Ya, Ustazah. Kita ni dah umur 40 tahun lebih.
satu hari sekurang-kurangnya paling tidak jangan tinggal 5 hingga 8 kali solat sunat lah. Daripada 12 ataupun 10 tu. Yang selalu yang menjadi topik paling suka untuk cerita solat sunat adalah solat sunat subuh. Betul? Saya nak bagi tahu ibu-ibu, cari yang paling lagi kritikal, solat sunat isyraq. Ustazah, tengah kuliah jaga slide. Dulu antara benda yang paling saya sayang solat isyraq. Tapi Tapi sekarang tak sayang. tak, sebab dalam kuliah Kau jaga bagi orang yang musuh. Time kau nak pegang slide tu. Masya Allah. Tak, sebab kena gerakkan surah Yasin tu. Memang Tak payahlah, tak payahlah. Geraklah sendiri, cari yang bergerak sendiri tu. Biar ustaz tengok sini. Macam mana ustaz baca tak teli. Allah Akbar. Doalah. Ada satu hari tiap-tiap pagi tu bukan akak yang buat. Orang lain lah. Sebab orang lain boleh jadi yang tak gerakkan slide tu, dia pula yang tak buat solat isyraq juga. Saya minta maaf. Betul tak? Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Tapi boleh tak bagi cadangan sedikit? Saya minta maaf lah. Mungkin benda ni tak sesuai dengan cadangan di Gubernur Iman sebab majlis ilmu lebih besar kan, betul? Betul? Tapi cari satu hari yang dia tidak melanggar waktu solat isyraq. Lepas solat isyraq lah buat. Tak boleh. Kesian ustaz. Tapi ustaz tu seminggu sekali, dua minggu sekali, dua tiga. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi admin kan tiap-tiap hari kena bertugas. Tapi adalah kelapangannya hari Minggu, insyaAllah. Sebab saya duty Senin Jumaat. Yelah, Senin Jumaat tu paling hebat waktunya. InsyaAllah. Tapi duduk dalam majlis ilmu kan, majlis ilmu kedudukan dia lebih tinggi tu kan? Ya, memang. Kalian semua dah hebat dengan majlis ilmu. Kita nak dekat dengan Rasulullah. Kata nak dekat dengan Rasulullah. Kata nak duduk sekampung dengan Rasulullah. Kata nak duduk berjiran dengan Rasulullah. Rasulullah SAW. Tu kenapa anaknya lalu macam gitu tu kat Amnira? Dia boleh lalu crossover macam tu. Betul. Ternampak pula saya minta maaf. Dia suka ngusik saya sudah. Kenapa dia ngusik akak? Sebab sayang. Oh sayang tuan. Anak Itu jawapan yang tepat. Jadi Kak Amnira, minta maaf bonda-bonda yang dikasihi Allah. Kakak yang saya kasih kerana Allah. Terutamanya admin Gubernur Iman. Dia kena ada satu minta izin ustaz. Ustaz, pukul 7.05. Sebab kat Malaysia, average dia sama je isyraq dia. Syuruk dia sama. Dia tak lari. Ustaz boleh tak kita berhenti? Baru mula dah berhenti. Ustaz kata aku seminggu sekali boleh kau orang macam mana? Try lah, cubalah. Allah akan hadiahkan kalian satu benda yang kalian tak tergambar sebenarnya. Berupa nikmat, juga ujian yang kalian akan tenang melaluinya. Itu lagi nikmat. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datang banyak benda yang membuatkan kita risau dan rasa gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jalan. Ada kebaikan. Ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Walaupun pada mulanya ada kesedihan dan ada pertelingkahan, ada kesalahfahaman, Allah akan bagi nikmat yang besar. Belapang dada itu adalah nikmat iman yang paling besar sebenarnya. Tapi solat-solat isyraq ini adalah solat yang paling kritikal. Ramai orang tidak beramal dengannya. Dan hanya yang dipilih oleh Allah sahaja yang terpilih untuk mendapat nikmat. Tapi kalau tak dapat solat isyraq, jangan tinggal solat duha. Macam tu je. Don't worry. Tapi kita dengan umur. Tapi saya banyak betul petang ni kan. Tapi tak maaf. Solat isyraq lah. Nikmat dia luar biasa. Tahu kan? Hadis sahih. Dia mendapat fadilat haji yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini antara amalan para petugas haji dan juga guru-guru pekta tu dan juga guru-guru saya dahululah. Masa belajar nak dapat perkara ni. Dan juga guru-guru yang sekarang ni ramai yang kita jumpa ni, orang-orang alim tu ni, inilah antara amalan bagaimana Allah memberi izin dan kemudahan untuk menjadi duyufur rahman untuk fardu haji ataupun manasikul haji ini. InsyaAllah. Saya doakan seluruh yang bersama pada petang ini
pada waktu hujan yang sangat lebat di rumah saya ni. Juga mungkin di sebahagian besar di tempat kalian. Dalam perjalanan balik, dalam perjalanan di mana pun berada, walaupun di rumah. Dalam keadaan selesa ataupun dalam keadaan yang kurang selesa. Berdoalah pada Allah. Kita berada dalam majlis ilmu. Moga Allah menjemput seluruh jamaah Gubernur Iman ini menjadi Duyufur Rahman yang untuk menyelesaikan kewajipan haji pada tahun ini. InsyaAllah. Amin. Amin, Allahumma amin, amin. Dengan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada rezeki yang tidak disangka-sangka dan rezeki yang penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali kepada admin pada petang ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, nanti kita akan sambung waktu semayang yang wajib ya Ustazah. Nak confirm kan? Ya? Betul? Sambung ya. waktu sembahyang yang wajib. Betul. InsyaAllah. Okay, baik, memandangkan dah 6.20, jadi tak boleh buka soalan kot ya Ustazah. Ada rasa tak ada soalan dah. Habis dah soal banyak insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazakumullah. Jazakumullah khairan jazak Ustazah. InsyaAllah, maaf tersashul. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat banyak ibrah lah. Muka mata kita, minda kita berkenaan dengan meninggalkan solat ini bukan perkara yang main-main, bukan yang boleh kita pandang ringan lah, masya-Allah. Allah. Mudah-mudahan kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima Amin. kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah di Gubernur Iman, istiqamah dengan kuliah. Salah sikit bahan kuliah hari ini. Malam ini kuliah maghrib kita hari ini bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan surah Al-Mulk pukul 8 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khair Fahmi bin Muhammad Anwar, dan kuliah akhir kita kuliah Isyak 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti, 9.15 malam insyaAllah. Jadi dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqomah berinfak di tabung Gubernur Iman. Mudah-mudahan dengan infak itu kuliah-kuliah di Gubernur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Surina tadi saya tak baca. Boleh ketinggalkan kejap. Tutup je kamera Kak Surina. Sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian sambung dengar. Boleh, tak ada masalah. Sebab Kak Surina bukan admin kan? Admin je yang tak boleh pergi daripada tempat duduk dia. Moga Allah beri kemudahan. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa ta'ammulana wa qira'atana wa tajammu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal karim. Tadi ada sahabat yang bertanya apa ayat hafazan, saya dah baca ke 88 tadi tu. Nanti Kak Amira akan bagi poster yang telah disusun melalui majlis ilmu tadi. Moga Allah menerima doa dan permintaan kita. Moga Allah tidak menguji sehingga kita meninggalkan sewenang-wenangnya kefarduan solat kita. Apatah lagi bila kita sudah berumur lebih daripada 40 tahun ini. Moga solat sunat kita adalah antara solat yang kita wajibkan untuk diri kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa insyaAllah.